Okey, saya bacakan soalan ini. Ya, Prof bercakap tentang jemaah kebenaran, tetapi dalam ISDEF ini sendiri terdapat pelbagai background pelajar, terdapat pelajar yang menjadi ahli pelbagai jemaah gerakan Islam. Kita tahu kan, apa ISDEF, pelajar-pelajar ISDEF ni dia datang daripada pelbagai background yang mana mereka ini juga mempunyai gerakan-gerakan dakwah yang mereka masuklah ya. Dalam arti kata lain kita kata mereka ini pelajar-pelajar ISDEF ini menjadi ahli dalam pelbagai gerakan-gerakan Islam. Jadi apa pendirian Prof tentang perkara ini dan bagaimana Prof mengendalikan mereka inilah. Okey Prof. Jelas Prof apa yang saya tanyakan? Ya. Jelas. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya memang sebagai sebuah institusi akademik, ISDEF sangat berbesar hatilah untuk menerima seramai mungkin pelajar. Makin ramai pelajar, makin bagus, gitu ya. InsyaAllah. Dan kita kena sedar bahawa kita terima pelajar itu bukan berdasarkan kepada jemaah mana yang mereka ikut. Jadi kita tidak pilih-pilih. Bukan kata ini jemaah ini kita tak mau dia masuk. Tak gitu ya. Sebab kriteria untuk menerima seorang pelajar masuk di ISDEF ini adalah berdasarkan kepada pencapaian akademiknya, CGPA. Saya kalau tak silap 2.75 kan gitu kan. Jadi berdasarkan kepada CGPA, bukan berdasarkan kepada gerakan Islam. Jadi tidak ada dalam borang tersebut jemaah mana pun tak ada ya. Jadi very clear about that. ISDEF is very objective insyaAllah to accept everybody as long as they can they can meet the requirements of the application insyaAllah ya. Jadi persoalannya sekarang ni bila masuk ramai-ramai macam-macam daripada jemaah ini ya, apa nak jadi? Tak jadi kelang kabut ke ISDEF? Apa nak jadi dengan ISDEF? Tak jadi berkelahi ke antara satu sama lain? Ini yang kita jaga sejak daripada dulu nanti. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, dengan kesedaran itu dan kefahaman tersebut, yang kualiti tadi yang saya sebutkan, setakat ini Alhamdulillah belum ada lagi lah ahli-ahli sama ada dalam kalangan pensyarah ataupun dalam kalangan pelajar yang berkelahi antara satu sama lain. Malah sebaliknya kita nampak bahawa mereka berdamai, bertoleransi dan menjadi teman yang rapat antara satu sama lain walaupun mereka daripada jemaah yang berbeza. Misalnya ketika kita mula-mula tubuhkan ISDEF dulu kan, banyak ahli-ahli kita daripada pelbagai gerakan Islam. Ada daripada Darul Arkam, ada daripada ABIM, ada daripada IRC ataupun daripada JIM, ada daripada Tabligh. Tapi Alhamdulillah atas cita-cita nak membina Islam, maka semua dapat bersatu dan dengan itu dapat berusaha sama-sama. Dan apabila kita buka kepada pelajar, lagilah banyak jemaah-jemaah lain yang masuk. Misalnya ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada daripada Al-Wasliyah, ada daripada Hizbut Tahrir, ada daripada parti PKS, malah ada satu ketika Mu'tazilah pun ada masuk. Ini berat sikit lah ya kita berdepan dengan Mu'tazilah ini. Tapi Alhamdulillah dia tidak membawa kepada perpecahan. Bila kita handle secara berhikmah, Alhamdulillah. Yang kalau dari Malaysia ada yang UMNO. Saya masih ingat ada seorang pelajar kita mengaku kepada saya puteri UMNO dia, puteri UMNO. Dalam itu pula ada pula An-Nisa PAS, daripada PAS. Ada PAS pun ramai. PAS ramai juga dalam ISDEF ini sehingga satu ketika saya dengar cerita ada orang kata ISDEF ini adalah tempat melatih kader-kader PAS. Saya pun terkejut juga bila pula ni ya. Rupanya kerana mereka lihat dalam kalangan pelajar kita, alumni kita bila keluar daripada ISDEF,
mereka aktif menjadi orang-orang penting dalam PAS. Ada yang menjadi masuk calon untuk bertanding, ada yang menjadi sosial politik, macam-macam lah. Itulah jadi orang nampak, ini budak STF, ini budak STF, ini budak STF. Kata, STF yang latih mereka ni semua. Sebenarnya tidak, kita latih semua. Kita latih semua. Malah ada daripada amanah, ada daripada ikram, ada pelajar yang daripada ABIM, dan macam-macam lagi lah, dan sebagainya itu. Dan Alhamdulillah seboleh mungkin polisi kita, strategi kita dalam berdepan dengan mereka semua ini ialah menjadikan STF ni sebagai melting pot ataupun satu pot ni apa ya, satu dipanggil apa ya, pot, POT. Pot ni macam kuali, bukan kuali, dia ada ya, apa dia panggil dia tak Azrin? Pot. Tapi faham kan pot kan? Jadi semua jemaah itu, ahli jemaah masuk dalam pot itu, jadi bercampur kau, melting. Jadi cair semua, bercampur sama. Maksudnya begini ya, kita tidak pernah meminta mereka itu keluar daripada jemaah mereka. Sebab itu keyakinan mereka dalam perjuangan mereka, silakan. Ya, itu adalah merupakan kaedah perjuangan yang mereka rasa serasi. Tapi kita biarkan mereka bersama dengan jemaah mereka. Tapi di STF mereka masuk dalam pot STF tadi, bergabung, kekuatan mereka ya cair di situ, dan di situ alhamdulillah STF menjadi kuat. Kenapa ya? Orang-orang pelajar-pelajar kita yang masuk itu, yang ada jemaah Islamiah itu, mereka sebenarnya mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai kekuatan-kekuatan. Paling tidak, yang pertama, mereka sudah ada jiwa perjuangan. Mereka mahu memperjuangkan Islam. Itu cukup kuat untuk kita sama-sama masukkan dalam pot tadi untuk melting, untuk menjadi melting dan menjadi kekuatan, membina kekuatan yang selaras. Yang kedua, jemaah mereka masing-masing itu mempunyai manhaj ataupun kaedah-kaedah perjuangan tertentu. Dan pasti sekali mereka berfikir seboleh mungkin untuk membina kaedah perjuangan yang mantap, yang kuat. Jadi kalaulah sekiranya semua kaedah perjuangan mereka itu dikumpulkan di STF, ambil kekuatan-kekuatan itu, bergabung, maka tentulah STF menjadi sangat kuat sekali. Ya, sangat sangat mantap sekali. Tentulah nanti implikasinya saya nampak, yang pertamanya STF menjadi kuat secara luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, STF ni kuat ke tidak? Luar biasanya. Ada setengah mungkin orang yang berpengalaman dalam STF lama dia rasa. Tapi kalau yang baru-baru mungkin dia tak rasa, dia tak nampak. Ya? Dia tak rasa, ataupun kerana semangat perjuangan mereka dan mahas perjuangan itu tidak digunakan betul-betul oleh STF. Jadi pemimpin STF, pensyarah STF kena fikirkan bagaimana menggunakan kelebihan kawan-kawan kita daripada jemaah-jemaah lain itu untuk memantapkan perjuangan STF. Jadi kalau tak nampak kekuatan itu, ada kemungkinan sebab kita tidak exploit ataupun menggunakan kekuatan mereka itu semaksimal mungkin. Kedua, ini agak menarik kerana saya nampak STF menjadi pendamai antara jemaah. Tak dapat kita nafikan bahawa antara jemaah itu ada competition untuk mencari ahli, untuk buat Islam, dan sampai kepada peringkat bermusuhan antara satu sama lain. Kerana barangkali kaedah perjuangan yang berbeza ataupun kaedah pentafsiran Islam secara berbeza. Tapi di STF itu tidak menjadi masalah kerana alhamdulillah dengan izin Allah daripada pengalaman kita, kita telah dapat menjadi pendamai antara jemaah itu. Saya bagi contoh ya, antara yang kita sangat terasa, misalnya kalau di Indonesia, jemaah Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu agak berbeza ya antara satu sama lain dari segi amalan dan keyakinan, interpretasi tentang Islam dan sebagainya. Dan sama kalau di Indonesia dia agak tegang berhubungan mereka itu.
Tapi alhamdulillah apabila mereka masuk ISTAF, mereka menghormati antara satu sama lain. Dan saya cukup gembira apabila melihat bila kita musafir nak sembahyang solat berjemaah, ya, orang Muhammadiyah tolak orang Nahdlatul Ulama untuk jadi imam. Gitu ya. Bila imam itu berdoa, orang Muhammadiyah pada asalnya tak ikut doa. Orang Nahdlatul Ulama pun tak marah. Tak ada marah. Tak apa, silakan. Tapi lama-lama itu kawan-kawan kita daripada Muhammadiyah merasakan eloklah menghormati, dia letaklah tangan dia dekat atas pohon walaupun tak berdoa betul-betul kan. Tapi bila dah lama lagi dia angkat tangan sedikit. Jadi dah boleh ada toleransi begitu. Malah apabila kita buat giliran untuk memberi tarbiyah apabila kita bermusafir, kita nampak masing-masing orang Nahdlatul Ulama tolak Muhammadiyah, orang Muhammadiyah tolak Hizbut Tahrir, orang Hizbut Tahrir tolak orang Muhammadiyah, dan begitulah seterusnya ya. Dan boleh berkawan, boleh bergurau, ya, boleh bersilaturahim, boleh berukhuwah, boleh sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah yang keduanya ISTAF menjadi pendamai, dan menjadi pendamai itu pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu nanti insya-Allah Allah bagi ganjaran kepada ISTAF, dan saya yakin sebahagian daripada kejayaan-kejayaan ISTAF itu sebab ISTAF telah berjaya menjadi pendamai antara jemaah. Ya. Yang ketiga, agak penting juga ini, yang ketiga, mana-mana idea yang dirasakan bagus, kawan-kawan kita daripada pelbagai jemaah itu boleh bawa balik kepada jemaah mereka. Boleh bawa balik kepada jemaah mereka. Dan daripada pengalaman kita nampak, apa-apa yang diajar di ISTAF, kemudian cuba diaplikasikan dalam jemaah mereka. Dan ada dalam setengah jemaah itu kita nampak ada polisi, ada dasar yang telah dibina. Dan bila kita tengok, baca dasar-dasar itu, kita rasa, macam indah ISTAF. Bila kita tanya orang-orang tertentu itu, tanya mereka, memang kami bina itu berasaskan kepada apa yang kami belajar dekat ISTAF. Tapi diinterpretasikan untuk menjadi dasar perjuangan mereka itu sesuai dengan konteks mereka lah. Jadi itu merupakan satu kegembiraan kepada kita. Jadi atas sebab itu, maka kena maintain tu. Bila nak jadi HCOE, ISTAF juga kena maintain menjadi sebuah melting pot yang menggabungkan semua kekuatan jemaah, daripada pelajar-pelajar kita, daripada pensyarah-pensyarah kita, malah daripada siapa saja yang join ISTAF. Kerana kita selalu sebut bahawa mereka yang datang ke ISTAF itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tetapkan, kerana kita sentiasa minta pembantu-pembantu untuk membantu perjuangan kita. Jadi gitu ya, dan Dr. Azrin. Terima kasih Dr. Azrin. Sama-sama Prof. Dan terima kasih juga untuk jawapan yang Prof berikan tadi. So alhamdulillah rasa rindu Prof, zaman-zaman pelajar ISTAF dulu sangat banyak daripada pelbagai negara. Jadi insya-Allah kita mengharapkan semakin ramai orang datang ke ISTAF. Seperti mana yang Prof sebutkan tadi, ISTAF berupaya menjadi melting pot untuk kesemua. Even though mungkin datang daripada pelbagai latar belakang, pelbagai jemaah gerakan Islam, tetapi kita di sini bersatu di bawah satu payung ISTAF untuk menggerakkan Islam insya-Allah.